أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berhimpun pada malam ini untuk bersama-sama mempelajari tentang kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan sepaling-paling besar nikmatnya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan di antara nikmat-nikmat yang lain, seperti saya tuan-tuan, Allah tarik nikmat kaki 2 bulan, Allah tarik nikmat kaki 2 bulan, sama je, mesti sama juga 2 bulan Allah tarik nikmat kaki. Benarlah kata orang tua-tua, darah manis. Belum cukup 40 hari kahwin main futsal, si pedah-pedah kaki patah. 2 bulan bercuti dan tertangguh jugalah kuliah mingguan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang berhasrat mau datang waktu kaki bersimen, tapi memikirkan tadi kalau pergi bersimen tu kotor masjid, berdosa saya tuan-tuan. Rasa-rasa masjid kotor, saya berdosa. Jadi saya kata saya palah tunggu simen buka saya pergi. Jadi alhamdulillah dah buka simen, tulang alhamdulillah bersambung. Cuma tinggal masa tempoh untuk fisioterapi je lah. Fisioterapi tu cuma saya hadir sebab dah rindu. Waktu saya hilang, tiba-tiba hilang 2 minggu tuan-tuan, banyak mesej masjid situ, mesej daerah ni, kita ustaz lama si datang. Kami orang dah agak ilmu dah. Jadi saya kata, oh siapa datang, belum dapat datang, terpaksa tangguh dulu lah. Jadi alhamdulillah, jadi setelah 2 bulan InsyaAllah kita sama-sama akan menelusuri semula kisah baginda Nabi yang kita perlu ketahui. Dan kita selamat lagi pun masuk bulan Rabiul Awal, atau dah bulan Safar, kalau masuk bulan Rabiul Awal. Jadi kita perlulah belajar untuk apa? Untuk mengenali baginda Nabi SAW. Dan tajuk kita yang last kali ya adalah berkenaan sepatutnya kita masuk bab dakwah. Saya dulu semangat kata lekat kahwin, saya tangga balik video saya yang lama, rakaman yang terakhir saya kuliah. Saya ada ucap perkataan tu tuan-tuan, tu lekat kahwin insya-Allah saya ada masalah lagi dah nak ceramah, enggak ada masalah juga, masin mulut. Jadi tu kita sambung pada perbahasan buku yang saya terjemahkan ya, pada bab yang keempat, bab yang keempat, dakwah secara sembunyi. Dakwah secara sembunyi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi dharain amin. Jadi dalam dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu yang ada terbahagi kepada 4 peringkat dakwah Nabi. Hatta dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang seorang Nabi, tapi dakwahnya memiliki tempoh tertentu. Seperti mana dakwah yang pertama adalah dakwah Islam secara sembunyi. Disebutkan sewaktu baginda telah diutuskan, baginda telah menyembunyikan urusannya dan juga ibadahnya. Oleh kerana itu baginda menjadikan dakwahnya itu dengan mengajak manusia beriman kepada Allah secara sembunyi. Walaupun Allah turunkan perintah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang bersibuk bangkitlah. Yang tadi kita perlu bangkit untuk memberikan peringatan kepada manusia. Peringatan kepada manusia,
tentang azab yang Allah akan berikan kepada orang yang tidak bertaubat kepada Allah. Dan Nabi pada waktu itu, Nabi berdakwah kepada orang yang dekat dengan Nabi. Nabi si dakwah terus dengan orang-orang Quraisy yang lain. Sebab kita tahu kota Mekah, tuan-tuan, pada zaman dahulu adalah tempat kota peribadatan, tempat orang mohon doa. Bukan zaman kita tu aja orang pergi umrah apa semua, pergi haji. Pada zaman dulu orang pergi Mekah bukan hanya sekadar untuk melaksanakan niaga, tapi sianya pergi ke Mekah untuk berdoa. Sebab semua tahu keramatnya Kaabah. Keramatnya Kaabah yang ada di kota Mekah. Maka Nabi kalau terang-terangan bawa dakwah Islam, confirm pembesar Quraisy akan terkejut dan menghalang Nabi. Maka Nabi pun menyahut seruan Allah tadi untuk berdakwah dengan mengajak kepada orang-orang yang terdekat. Disebutkan dalam kitab, maka mereka yang telah menyahut seruan baginda secara amnya adalah golongan orang-orang yang lemah. Atau adalah golongan-golongan yang lemah. Sebab golongan-golongan yang ditindas, bila mereka mendengar ajakan Rasulullah, mereka rasakan toklah kebenaran, toklah keadilan. Kerana apa? Kerana apa yang dibawa oleh orang Arab Quraisy yang menindas kaum wanita, yang ada sistem perhambaan. Contohnya bila orang zaman kita sensitif dengan bab hamba. Kalau tuan-tuan ada belajar dalam bab fiqh hamba, perhambaan, lelaki kalau nya ada hamba, nya boleh berjima dengan hambanya. Dan kalau hambanya tersebut mengandungkan anak tuannya, nya melahirkan, automatik bebas. Kerana apa? Kerana nya telah menghamilkan anak tuannya. Jadi orang kata sistem perhambaan tu jahat. Memang sistem perhambaan tu adalah sistem yang sangat jahat, dan Islam datang untuk menghilangkan sistem tersebut. Apa salah satu contohnya? Contohnya Zaid bin Harithah, salah seorang as-sabiqun al-awwalun, orang yang masuk Islam pertama-tamanya. Dia seorang hamba yang telah dibeli oleh seorang lelaki dan dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, isteri Nabi. Dan Sayyidah Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian membebaskan Zaid bin Harithah dan menjadikan beliau sebagai anak angkatnya. Jadi Nabi SAW tentunya suka nak bebaskan hamba. Dapat hamba barunya bebaskan. Kerana apa? Kerana nak hilangkan sistem perhambaan tersebut. Jadi orang-orang hamba tu dengar ajakan Islam, mereka rasa itulah agama yang benar. Dan manusia pertama yang mengikuti dakwah baginda Nabi SAW adalah orang perempuan. Siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sendiri. Ialah pendukung terbesar Nabi, yang orang yang awal-awal menerima Nabi sebagai seorang rasul. Dan kemudian golongan lelaki yang baligh. Siapa yang masuk Islam dulu? Sayyidina Abu Bakar bin Qufahah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar yang rapat dengan Nabi, walaupun yang muda berapa tahun daripada Nabi, tapi dialah golongan baligh yang masuk Islam. Kemudian siapakah golongan yang paling kecil? Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Ali berumur berapa tahun? 10 tahun, tuan-tuan. Muda lagi. 10 tahun dia masuk Islam. Dia dapat jaga kewibawaan Nabi. Dan kemudian daripada golongan hamba dia siapa? Zaid bin Harithah dan juga Bilal bin Rabah yang masuk Islam. Maka itu adalah orang-orang pertama yang digelarkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, golongan-golongan pertama. Sebab ialah darajat iman sidanya sangat tinggi. Dan mereka untuk pulang mengajak kepada orang lain yang terdekat, dan masuklah Islam beberapa sahabat yang kita kenal, Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Atau semua sahabat-sahabat yang digelar sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk memeluk Islam. Dan dalam buku yang saya terjemah, saya ada letakkan sedikit kisah biografi, biografi bagi beberapa orang sahabat. Seperti contohnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ada saya sebutkan. Kemudian Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu seperti kita tahu kisahnya, telah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar belinya, kemudian dibebaskan.
Uthman bin Affan, termasuk sahabat Nabi yang khibar, sahabat. Dan bila mana as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam tu, mereka tak langsung belajar Islam dengan Nabi. Mereka taklah belajar Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka memilih satu rumah, iaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka milih satu rumah untuk mereka mengadakan majlis ta'lim. Supaya apa? Supaya belajar. Nabi nak ajar sebenarnya ada wahyu turun. Nabi ajar saya tentu, Nabi ajar tentang iman. Tentang iman. Nabi ajar tentang iman, ajar tentang azab api neraka. Supaya bila mana golongan sabiqun al-awwalun, tuan-tuan, iman saja sangat tinggi. Kerana apa? Bertalaki directly dengan Nabi. Sehingga ada sahabat yang mengatakan apabila Nabi cerita tentang azab api neraka seolah-olah depan mata. Bila orang umat akhir zaman dicerita bab api neraka, takut pun si terasanya dengan apa yang diceritakan tentang azab api neraka. Malah orang yang berfahaman etis malah fikir si logiklah api neraka tu saja. Maka pemikiran orang akhir zaman tu makin pelik. Kerana jauhnya daripada rahmat Allah dan jauh daripada wahyu. Sebenarnya as-sabiqun al-awwalun, untuk mereka lah golongan yang terbaik. Golongan yang terbaik dan golongan yang the best. Sebenarnya memang kita akan lihat golongan yang pertama daripada acuan seorang nabi ataupun seorang ulama mesti akan jadi yang terbaik. Kalau tuan-tuan lihat, saya beri contoh untuk seorang ulama. Seorang ulama bernama Habib Umar bin Hafiz, yang mula merintis anak murid pada tahun 1993. Dan di antara murid pertamanya adalah Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, salah seorang daripada murid pertamanya. Dan kemudian baru dah datang Habib Jindan, Habib Quraisy, siapa nama bapa kawan saya tu, Ustaz, ada seorang Ustaz Indon tu, dia pun adalah semua orang Indonesia lah yang belajar dengan Habib Umar ketika 30 orang. Mereka tu digelarkan sebagai ad-duf'atul ula, murid-murid yang pertama. Mereka belajar di Yaman ketika tuan-tuan, Yaman tengah berperang di antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan, tengah berperang. Dan pada waktu tersebut Habib Umar pun sekolah pun tak ada. Belum ada sekolah. Maksudnya ngembak anak murid dah, si ada sekolah pun ngembak aja, kita pergi sini. Tapi Habib Umar yang ajar directly, yang ajar berdepan terus. Kalau tuan-tuan pergi Darul Mustafa tempat Habib Umar itu, dia dah si ngajar dah. Anak murid kepada anak murid dia yang ngajar dah. Maksudnya bukan Habib Umar yang ajar directly, orang lain dah ajar. Kalau Habib Umar ngajar pun dia ngajar kepada para ustaz-ustaz. Kalau yang macam baru belajar, mungkin belajar dengan ustaz lain lagi. Maka nak directly belajar dengan tuan guru besar memang mustahil. Tapi untuk orang yang pertama-tama belajar tadi, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Jindan bin Novel, mereka tu memang talaki terus dengan Habib Umar dan abangnya Habib Ali Mufti. Memang belajar directly, belajar terus daripada kulit ke kulit. Dan setelah mereka 5 tahun belajar, seperti diceritakan oleh Habib Jindan sendiri, Habib Jindan bin Novel, seorang ulama Indonesia lah, dia kata pada waktu tersebut kami orang belajar macam si belajar katanya. Sebab banyaknya ziarah, kerana sekolah belum siap, sekolah belum ada lagi. Pulang-pulang, tuan-tuan lihatlah macam ni keberkatan orang yang belajar secara directly dengan para ulama, maka mereka keluar menjadi orang yang alim. Sama juga dengan anak murid Said Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah. Anak murid yang pertama, tuan-tuan, keberkatan ulama tu semuanya ada sekolah. Anak murid mereka tu ternyata alim dan sungguh alimnya anak murid daripada para ulama yang pertama yang belajar tu, yang pertama. Sampailah yang murid yang generasi kedua, ketiga, keempat, mungkin ada yang si jadi, ada yang si betul dan sebagainya. Yang memang normal lah, si semua keluar jadi ustaz. Mungkin ada yang dah olah bisnes, Allahu alam. Sebab ialah bila mana kita lihat orang yang pertama-tama menerima wahyu tu, golongan as-sabiqun al-awwalun, mereka pun iman sangat tinggi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, Nabi sebutkan perumpamaan. Perumpamaan tadi, iman Sayyidina Abu Bakar kalau dibandingkan iman kita jauh beza. Sangat-sangat jauh perbezaannya tersebut. Dan kemudian, dan ramai lagi yang telah masuk Islam bagi siapa yang Allah inginkan bagi mereka.
kebaikan. Maka ia adalah orang yang telah masuk Islam yang mana Allah inginkan kebaikan. Kerana dalam satu hadis tu ada disebutkan, inna dunya, sesungguhnya dunia tu, inna dunya yu'tihullah liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya dunia tu, dunia, habuan dunia, apa-apa habuan dunia, Allah beri kepada orang yang Allah sayang dan kepada orang yang Allah si sayang. Maksudnya orang kafir dapat harta habuan dunia, orang yang beriman pun Allah berinya habuan dunia. Ternyata dunia itu hanyalah tidak bernilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan dalam hadis tadi daripada Ibnu Mas'ud mengatakan, tapi inna dina, melainkan sesungguhnya agama, la yu'tiullah, tidak Allah berikan kepada liman yuhib, melainkan kepada orang yang Allah sayang. Faman, dan barang siapa, a'tahullahu dina, dan orang yang telah Allah berikan agama kepadanya, faqad ahabba, itu adalah orang yang Allah sayang. Jadi semua kita tuan-tuan, Allah beri kita agama. Termasuklah dengan orang yang pada zaman dulu Allah beri mereka agama. Mereka diberikan agama, diberikan kefahaman agama lagi, maka itu adalah tandanya Allah sayang. Janganlah kita tadi bila dah dapat agama, mengucap kalimah syahadah, tapi sibuk belajar, sibuk tuntut ilmu. Contohnya yang rasa tadi, contohnya ada orang putih tuan-tuan masuk Islam, tapi yang sibuk belajar tentang fardu ain, sibuk belajar tentang berwudu, sibuk belajar tentang taharah dan sebagainya, sibuk belajar. Sebab apa? Sebabnya ingat Islam tu, masuk Islam dah cukup, I'm your Muslim brother. Padahal bila kita masuk Islam, kita kena satu benda lagi yang perlu menuntun kita dalam agama, ilmu. Ilmu apa perlu belajar? Ilmu fardu ain, akidah, rukun iman kena belajar dulu. Bila belajar rukun iman, bila kita belajar rukun iman, maka kita belajar lagi tauhid as-salasah, iaitu tentang ketuhanan, kenabian, dan juga tentang perkara sam'iyat, sifat 20 dan sebagainya. Belajar untuk apa? Untuk mengelakkan kefahaman-kefahaman yang batil. Kemudian kita belajar tentang taharah, bersuci. Bersuci tu pun tuan-tuan orang ada lupa. Saya pernah tanya dalam khusus umrah saya, tuan-tuan tahu si najis mutawasitah? Tahu ustaz, tapi kami lupa. Tahu ustaz, kami lupa. Macam mana cuci najis mutawasitah? Si tahu ustaz, lupa. Fardu ain tuan-tuan dipelajari oleh anak-anak kita dalam buku PAFA. 3 ringgit benda ya. Saya ajar sebab apa saya ajar tentang najis? Sebab bila pergi umrah tuan-tuan lalu nak pergi Masjidil Haram ya, tai burung banyak. Tuan-tuan kan bak selipar, kena tok trend bak selipar sekali pergi masjid. Kalau tuan-tuan selipar ada najis, sah si solat? Cik sah. Kerana yang menanggung najis, hamilun najasah, yang memikul najis, maka batal solatnya. Sebab saya kata kalau nak buang najis yang mutawasitah, saya tanya najis buang untuk mutawasitah ke mukhafafah? Mukhafafah ustaz tanya. Salah, mutawasitah. Lepas saya kata ulang balik, saya kata okey, kita belajar balik fardu ain. Najis ada 3, ada mukhafafah, mutawasitah dengan mughalazah. Mukhafafah tu najis apa? Najis bayi lelaki yang 2 tahun yang minum susu. Yang minum susu aja. Kalau yang bayi setahun makan nasi, sama najisnya mutawasitah. Saya kata jadi kalau kita bukan bahas najis bayi, kita bahas najis burung. Najis burung yang mutawasitah. Kalau kena dengan selipar, macam ni nak buang, alirkan air sehingga hilang ain najisnya. Alirkan air. Contohnya kalau ada paip, alirkan, baru simpan dalam beg. Jangan kita pakai simpan dalam beg. Takut-takut kalau cek ada najis, sudah. Berharap nak dapat 100 kali ganda pahala di Masjidil Haram. Last tadi kosong tuan-tuan. Jika sedihnya bayar 8,000 aku bayar, kosong pahala di Mekah Tuhan. Kerana apa? Kerana tidak mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Yang penting ilmu fardu ain, kemudian ilmu salat. Contoh ilmu taharah tadi. Saya sendiri pernah mengajar dengan tuan-tuan di bab jabirah, bab simen tuan-tuan, bab simen, bab apa. Sebelum tu saya pernah rasa macam ni pakai simen. Tapi Allah takdirkan 2 bulan saya bersimen tuan-tuan. Terpaksa bertayamum untuk solat. Jadi memang agak payahlah. Agak payah nak bertayamum apa semua.
Tapi ialah hukum. Kadang-kadang orang mesti tahu. Orang macam pelik. Pahal kita mau bertayamum ustaz. Tang ali je air atas semennya. Oh si boleh. Kalau ashabul jabirah, orang yang berbalut, mesti bertayamum untuk menggantikan anggota yang si dapat dibasuh tersebut. Ya, perlu belajar bab fiqh taharah. Kemudian bab solat, kemudian bab zakat, kemudian bab puasa, kemudian bab haji. Haji bila boleh belajar? Bila nak pergi. Boleh belajar kenetok? Boleh. Tapi kalau belajar kenetok pun si guna. Sebab apa? Sebab kelaknya lupa juga. Jadi belajar sebelum nak menunaikan haji, wajib dituntutkan belajar, kerana ianya adalah ibadah. Bila selesai fardu ainnya, barunya tambah yang lain. Tambahkan ilmu-ilmu yang lain. Dan kalau kita sentiasa menambahkan ilmu kita, maka ya tandanya Allah sayang kepada kita. Kenapa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah berinya kefahaman agama. Beri faham agama, beri tambah ilmunya. Masyarakat pun dapat manfaat daripada orang yang belajar ilmu agama. Dan dalam ayat yang Allah perintahkan kepada Nabi, qum fa'anzir wa rabbika fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujzal fahjur wala tamnun tastakthir. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ayat atau perintah untuk Nabi keluar berdakwah kepada orang yang paling dekat dengannya. Allah sebut qum fa'anzir, iaitu pergi ingatkan kepada manusia tentang azab Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak kembali daripada kesesatan dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bila Allah Subhanahu wa taala sebut wa rabbaka fakabbir, dan engkau bertakbirlah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau syirik kepadanya. Wa thiyabaka fatahhir, dan dengan pakaian engkau maka bersucilah. Maka di dalam ayat tu besar nyampun maknanya, di mana ulama pun membahaskan wa thiyabaka fatahhir, iaitu pakaian kamu itu sucikanlah. Dan maksud di situ bukan hanya sucikan pakaian tuan-tuan, tapi kita sucikan jasad kita dan kita sucikan juga hati kita. Sehingga disebutkan idz laisa liman yukabbirullaha wa yaqifu baina yadayhi an yakuna najisan mustaqzaran. Dan satu perkara yang pelik, tidak akan pernah berlaku orang yang bertakbir dan berdiri di hadapan Allah di dalam keadaan bernajis. Si boleh, si sah salat kalau kita bernajis tadi. Jadi dituntut untuk kita menyucikan tubuh badan kita daripada setiap najis yang ada. Dan najis yang di zahir diajar pun kita kena buang, termasuk juga najis yang ada di dalam hati kita. Kesyirikan, sifat hasad, dengki dan sebagainya perlu dibuangkan. Dan dalam ayat ini juga kata para alim ulama, seolah-olah menunjukkan kehidupan Nabi itu, Nabi dibangkitkan daripada rehat. Sungguhnya kita hidup di dunia tu kita ingin rehat tuan-tuan, tapi Nabi bila diturunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, seolah-olah nyuruh Nabi bangun. Jangan kau nak rehat lagi. Masa tu adalah masa untuk kau berdakwah, masa untuk kau bekerja, dan untuk kau mendapatkan tanggungjawab yang besar. Sehingga akan Nabi meninggalkan kerehatan di dalam rumahnya tuan-tuan, meninggalkan katilnya. Di masa yang sama kita semua rehat di rumah, tapi Nabi SAW bila turun ayat dia terus bangkit. Dia bangkit daripada tidurnya, dan sehingga dikatakan oleh para ulama bila ayat itu turun, Nabi seumur hidupnya sehingga akhir hayatnya Nabi solat malam. Si pernah tidur. Kalau kita nak lihat kehidupan Nabi tak, memang susah kita nak ikut. Apatah lagi ulama pun susah nak ikut. Sebab ialah ada seorang ulama, Habib Umar saya beri contohkan, orang yang memang kehidupannya memang penuh dengan ilmu dan tidak ada rehat tuan-tuan. Kata anak muridnya Habib Ahmad Al-Mujtaba, anak muridnya, berkhidmat dengan Habib Umar selama 16 tahun di Hadramaut, Yaman. Jadi dia kata bila dia lihat jadual Habib Umar,
pun dah lelah. Langgar ajak, ya Allah, tukar jadual Habib Umar. Dikatakan jadual Habib Umar, tuan-tuan, Tok saya sendiri saksikan juga lah, tapi saya asyik dekat dengan Habib Umar sampai ke rumah. Cuma Habib Mujtaba tak sampai ke rumah. Jadi jadual Habib Umar bermula daripada pukul 1 pagi. Habib Umar akan bangun malam 1 pagi, satu ke 2 pagi, 1:30 lah. Bangun dan solat malam, murajaah Quran, dan kemudian pukul 3 pagi nya akan pergi ke pondoknya bersama dengan anak muridnya, mengulang Al-Quran lagi dan baca zikir beramai-ramai sampai subuh. Solat subuh berjemaah, baca lagi surah Yasin dan ada wirid-wirid yang lain. Kemudian mulalah pengajian subuhnya. Pengajian subuh bermula. Selepas pengajian subuh, Habib Umar solat sunat isyraq dan duha. Kemudian Habib Umar akan pulang dalam pukul 9, dalam pukul 8 dia pulang, makan bersama dengan keluarga. Pukul 10 dah keluar dah, pukul 10, 11 dah keluar semula, solat zuhur, kemudian mengajar. Kadang-kadang ada tetamu, kadang-kadang lepas asar solat lagi, lepas asar ada kelas lagi. Dan malamnya akan ada undangan ceramah. Di antara maghrib isyak, pukul 10 nya layan tamu sampai kadang-kadang sampai pukul 12 yang melayan tetamu datang. Tetamu ulama tadi memang diselesai diziarah orang. Jadi yang melayan tetamu sampai pukul limit untuk pukul 11.30 katanya. Jadi akan ada gap masa tidur sejam aja. Sejam je dia tidur sehari. Bayangkan dia tidur sehari sejam. Yang manusia biasa ya. Kira kita anggapnya macam ulama lah. Apatah lagi Nabi SAW, yang Nabi pun ajarkan kita tidur waktu siang hari. Waktu siang hari tidur yang dinamakan sebagai kailulah. Ada orang masih salah sebut kailullah. Bukan kailullah, kailulah. Kailulah yang maksudnya tidur yang sekejap, ataupun dalam bahasa sainsnya dipanggil sebagai power nap, tidur sekejap. Untuk apa? Untuk mendapatkan tenaga pada waktu malam. Maka Nabi SAW memang tidak rehat pada waktu malamnya, tetap bertenaga, dan tidak pernah dalam diri Nabi itu melainkan hanya ibadat. Tapi ibadah Nabi pun masih ada hadnya. Contohnya Nabi pun istighfar sebanyak paling banyak 100 hari. Istighfar Nabi 100 hari. Kalau tuan-tuan nak pernah lebih, boleh, tidak masalah. Bolehlah lebih. Tapi bezanya istighfar Nabi sekali, Nabi istighfar yang Nabi menangis, benar-benar mengenang dosanya, walaupun Nabi maksum. Tapi kita istighfar 100 kali, saya dah rasa apa? Astagfirullah. Ini sih saya dah rasa istighfar pun astagfirullah mesti dengar. Sebab ialah berbezanya zikir kita dengan zikir Nabi, kerana zikir Nabi penuh dengan penghayatan. Dan ketika mana Nabi SAW mula berdakwah, jadi kata Syekh Ramadan Al-Buti juga, dakwah secara senyap adalah salah satu hikmahnya yang kita boleh ambil adalah dakwah yang skala kecil. Kalau kita nak berdakwah dengan orang, dakwahlah dengan skala-skala yang kecil sebelum kita berdakwah secara skala yang besar. Contohnya bila mana Nabi dakwah secara skala kecil tu 3 tahun tu tuan. 3 tahun dia berdakwah skala kecil. Sehingga dia ceritakan bila mana para sahabat nak solat, mereka akan pergi ke penjuru Kaabah yang orang si nampak solat. Dan mereka akan solat di pinggiran Kaabah. Dan berlaku khilaf. Ada di kalangan para ulama mengatakan di manakah kiblat umat Islam ketika itu. Dan ada ulama mengatakan mereka menghadapkan diri mereka ke Baitul Maqdis. Cuma dekat Kaabah saja selalunya lakukan ibadah tawaf sunat dan sebagainya, tahiyatul masjid kah. Kerana solat pada waktu tersebut hanya yang mengikut agama Hanif ada 2 waktu saja, solat pada siang hari dan malam hari. Solat yang ada. Dan dakwah yang Nabi buat ketika itu adalah dakwah yang bersifat kasih sayang yang terasa. Kerana orang yang berada dekat dengan Nabi je yang Nabi berikan keimanan tu. Nabi semua berikan orang yang walaupun Nabi ada pacik-pacik saudaranya, belum ada tuntutan lagi. Kerana Allah tahu
Kalaulah Nabi berdakwah dengan orang terang-terangan, kompom-kompom dakwah Nabi akan terhenti. Jadi Nabi pun sabar, gunakan dakwah itu secara kecil dan aturkan strategi. Dan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, di situ menunjukkan bukti kalau tuan-tuan pergi berdakwah dekat negara yang bukan Islam dan tuan-tuan tahu kalaulah kita berdakwah tu akan menimbulkan mudarat kepada kita, maka wajib kita berdakwah secara senyap-senyap. Jangan berdakwah secara terang-terangan, karenanya akan membawa kepada musibah. Ya, ilmu namanya. Ilmu yang menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita berdakwah terang-terangan boleh menyebabkan kematian, maka haram hukumnya dakwah secara terang-terangan. Karenanya bertentangan dengan kaedah maqasid syariah yang perlu bagi kita untuk menjaga nyawa. Dan setelah Nabi berdakwah tadi secara 3 tahun dan dapat mengumpulkan umat Islam, yang dikatakan lingkungan umat Islam ketika tersebut adalah 40 orang, lebih kurang dalam 30-40 orang, maka Allah pun perintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, di mana Allah berfirman, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Itu oleh itu sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan tentang kaum kafir musyrik itu. Maka Allah pun perintahkan, wahai Muhammad, dakwah terang-terangan. Maka Nabi SAW pun mulalah berdakwah. Dalam ayat seterusnya Allah kata, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabat kamu. Kaum kerabat tak maksudnya kaum kerabat Nabi yang daripada kaum Bani Muttalib, Bani Muttalib dan juga Bani Hashim. Kemudian wakhfid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah engkau rendahkan diri engkau kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Wa qul inni ana nadhirun mubin, dan katakanlah ke mereka, sesungguhnya aku inilah seorang rasul yang pemberi amaran. Maka Rasulullah pun memperkenalkan dakwahnya secara terang-terangan. Oleh itu kaum Quraisy mula menentang baginda dengan bertindak kasar dan memusuhi baginda Nabi SAW. Jadi bila mana Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, dia kumpul kaumnya, tuan-tuan. Dia kumpul kaumnya di sebuah bukit. Kemudian di bukit tersebutlah baginda telah dihina. Sampai Nabi sebut, adakah kalian mempercayai aku? Orang-orang Quraisy tak tahu sebenarnya Nabi tak jujur. Cuma oleh kerana sifat mereka tu yang susah ta'assub dengan Tuhan-Tuhan mereka. Ta'assub. Kerana di Kaabah ya, mereka tak sembah banyak Tuhan. Sembah banyak Tuhan. Ada satu kisah tak menarik saya lihat, ada seorang Muslim daripada Indonesia, nya berdagang di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kemudian sebelah kedainya ada orang Hindu. Nya merhati orang Hindu yang beribadah, nya sembah patung. Patungnya ada 4 tangan. Muka tambi lah. Kemudian orang Indon tu tadi tanya, "Tok, Tuhan kita orang ke?" "Oh, tok, salah satu Tuhan kami orang." "Oh, kenanya 4 tangan." Dia tanya aja, "Kenanya 4 tangan?" Nunjuknya kuat bah, yang 4 tangan. "Kena sih 100 je," katanya. Terdiam. Kayak kena mukanya orang India, kena si muka orang lain noh. Dia siapa jawab, tuan-tuan? Dia diam. Kayak orang India minta maaf lah, ya, bukan kami nak hina, kami nak tanya aja. Memang benar-benar mau tanya, kenanya macamnya, kenanya dipilih, kena Tuhan kita orang dipilih macamnya, kenanya jadi macamnya. Jadinya pun siapa jawab? Pulanglah mereka tadi, balik ke rumah orang India yang terfikir, tuan-tuan, otak dia bermain. Oh, kenanya pilih 4 tangan, kena sih pilih 100 terus katanya. Sak kuat benar. Tu 4 tangan aja, alang-alang katanya. Kayak kena fikir lagi, kena Tuhan yang muka Hindu ke, kena sih muka orang putih ke, muka orang Melayu ke. Terfikir. Jadi esok hari dia jumpa orang Indon kan. Orang Indon dia fikir, dia marah. Udah, "Tuan, stolok dahnya. Kami ada terfikir pasal kita padah marik katanya. Kita jangan marah, jangan ambil hati, kami tanya ajak," katanya. Jadi orang India kata, "Bukan, kami sendiri pun terfikir juga, apa hal Tuhan kami macam ni," katanya. Dia pun bingung, apa hal Tuhan kami macam ni.
Jadinya pun teringin nak belajar Tuhan kita macam ni, maka disialah yang belajar tauhid Islam tadi, yang mana kita tidak menyerupakan Allah terhadap satu pun makhluk. Tak satu makhluk yang sama kepada laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang seumpama dengan Allah. Dan Allah tidak ada dia tidak mampu dilihat dengan mata zahir. Dan kita sifat membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbayang dalam fikiran kita ia adalah makhluk. Maka orang Indonesia ajarnya tentang akidah, akhirnya masuk Islam, tuan-tuan. Masuk Islam dengan teguran macam, tapi hati-hatilah, jangan tuan-tuan polah juga. Takut bertumbuk lah, tuan-tuan. Kena Tuhan kita macam tu. Cuba try, janganlah. Kalau ujung-ujung bertumbuk kita akan Cina terpekong dah. Jadi kita dakwah secaranya mungkin kerana gaya bahasa, jadi orang yang dapat terima lah. Dapat terima. Kerana apa? Kerana dalam agama Arab pun, orang Arab pun, saya percaya dengan Allah. Cuma mereka tu tadi menuhankan makhluk sehingga jadi Tuhan yang baru. Macam mana juga dengan agama-agama lain. Contoh saya lihat cerita apa nama tu dalam Netflix ya, Upadishatka. Tuhan Jaram nama, Jaram Tuhannya. Saya pergi Google, siapa Jaram tu Tuhan. Bila saya baca-bacanya pun kisah tadi pedohalnya tu jelmaan kepada Tuhan saya kata apa pening ada tujuh jelmaan. Sebenarnya saya respect juga dengan Dr. Zakir Naik, dengan Sida Ahmad Didat yang sudi baca kitab-kitab mereka tu, kerana penceritaan Tuhan mereka sangat memeningkan. Tok jelmaan tok lah macam-macam lah. Macam-macam jelmaan. Semua dianggap jadi Tuhan. Termasuk juga dengan Ustaz Firdaus Wong yang kata tadi, kebanyakan Tuhan-Tuhan daripada agama-agama seperti Hindu, Buddhis apa semua tu, kebanyakannya mereka tu adalah yang diangkat menjadi Tuhan selepas mereka mati. Selalulah daripada dulu lagi macam ni. Sampaikan video song tak bagus yang mempersoalkan semula, yang mana kena kita orang sembah manusia tu yang mati kemudian jadi Tuhan, kena kita mesti sembah yang angkat yang jadi Tuhan. Jadi saya pun bela je, terfikir balik. Oh benar juga kena kita menyembah kepada orang yang mengangkat dia jadi Tuhan. Salah satunya lebih powerful, lebih kuat. Maka ialah akidah yang kita bawa pada waktu tersebut. Pada waktu Nabi pun sama juga, yang Nabi bawa kepada akidah mentauhidkan Allah. Dan sibuk lagi nak syirik-syirik tu, menyembah Lata, Uzza dan sebagainya. Dan banyak lagi berhala-berhala yang diambil. Dan kemudian dijadikan Tuhan-Tuhan sekian. Maka Islam tadi ingin membuangkan semua ya, dan kita berpegang kepada agama monoteism. Agama monoteism yang menyembah Allah yang satu. Dan yang paling dekat dengan kita memang tidak lain, agama Yahudi. Ia ajak paling dekat dengan kita. Hatta agama Kristian yang ortodoks hampir-hampirlah, tapi yang paling dekat dengan kita memang orang yang berpegang agama Yahudi, yang sangat dekat daripada sudut akidah. Cuma orang Yahudi tu mistake sidanya menjisimkan Allah. Ya je. Sidak kata Allah tu macam laki dan sebagainya, ada rupa bentuk. Maka yang masalah sebenarnya dalam akidah kita tanzih. Saya yakin tuan-tuan dah belajar akidah itu dengan Ustaz Hafiz. Kita akidah Asy'ariyah adalah mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat makhluk. Maka kita siakan menyamakan apa-apalah Allah dengan sifat-sifat yang makhluk, sifat duduk ke apakah, maka Allah bersih daripada akidah tersebut. Jadi kita berpeganglah dengan akidah yang salim, yang selamat. Seperti mana kita tahu akidah kita, akidah sifat 20 adalah akidah yang sangat-sangat teratur, yang telah disusun oleh ulama kita. Kalau orang tanya, Nabi pegang sifat 20 ke Ustaz? Memanglah zaman Nabi belum ada sifat 20. Sifat 20 itu disusun kemudian oleh ulama-ulama terkemudian. Ulama-ulama kemudian susun sifat 20 untuk beri kita faham. Kelak kalau saya suruh buka Quran, cari elok sifat wujud Allah, saya jumpa je sampai setahun ni saya jumpa tuan-tuan. Belik-beliknya Quran. Saya ada Ustaz. Sebab ialah ulama tak bantu, ulama tak keluarkan awal-awal. Sifat pertama Allah wujud. Allah pun sifat qidam. Allah dikeluarkan oleh para ulama-ulama tauhid untuk beri kita faham.
Bukanlah kita malah tadi zaman Nabi dah ada zaman Nabi pun tauhid, dengan para sahabat pun tauhid lain. Mereka lebih memahami kepada akidah lebih daripada kita. Si perlu Nabi nak explain panjang-panjang. Disebutkan dengan sifat Allah, mereka tahu dah, kerana ya bahasa sidah. Kita tak yang pening, sampai berlaku debat lah apalah lagi, mau pada siapa yang lebih menang. Sampailah itu zaman akhir zaman, zaman fitnah, zaman yang penuh dengan ujian, yang mana kita semua tuan-tuan perlu belajar akidah. Contoh subjek yang kita belajar tuan-tuan, subjek sirah tu, termasuk dalam fardu ain. Kerana subjek sirah, kerana sirah tu banyak pecah. Sirah tu kita belajar tentang perjalanan hidup Nabi. Kalau tuan-tuan buka kitab Syama'il pulangnya cerita tentang sifat Nabi. Maksudnya sifat Nabi apa? Nabi pun rupa macam ni, Nabi berjalan macam ni. Kalau dalam tu yang cerita Nabi berjalan macam ni, ni cerita perjalanan hidup Nabi, perjalanan Nabi pun dakwah, apa yang Nabi hadapi, makanya ceritakan dalam sirah. Ya, pengajian sirah tu ni adalah pengajian yang orang kata kifayah, untuk mencukupkan kefahaman bagi anak-anak muda ataupun orang-orang yang dah tua semua nak belajar balik sirah. Untuk apa? Untuk menambahkan ilmu kita tentang Nabi, daripada kita belajar kisah orang lain. Pasal PMX tahunya semua, bila lahir Anwar Ibrahim semua. Tapi bila mana Nabi lahir bila? Si tahu ustaz. Masalahnya Nabi yang patut kita cintai, tapi orang lain yang dapat lebih pengetahuan. Ya, masalahnya bila di akhir zaman tu. Di akhir zaman. Di akhir zaman tu dah semakin lama semakin orang dah menjauhi daripada dekat dengan agama, yang mana kita bertanggungjawab untuk menarik semula kepada mereka. Ya, peranan kita semualah, peranan daripada pihak masjid dan sebagainya, untuk menarik orang lebih dekat kepada masjid dan lebih dekat kepada majlis ilmu. Saya baru tegur dalam Facebook tadi tentang isu masjid. Tapi isu masjid tu yang umum lah, bab umum, yang mana saya tegur paling penting sekali dalam isu masjid tu perlu ada sangat bagus dengan para ustaz-ustaz lokal dan juga ustaz penceramah-penceramah, malah imam-imam, untuk apa? Untuk berganding bahu mula program yang boleh menarik orang-orang muda pergi ke masjid untuk tuntut ilmu dan sebagainya. Kita pula daurah dan sebagainya. Sebab untuk apa? Untuk tarik orang muda. Kerana bila makin lama makin orang yang veteran-veteran je. Mudah-mudahan kita meningkatkan martabat orang yang terlibat dalam urusan agama. Sebab dekat Facebook tadi saya pun post ada, kalau siapa yang ada follow Facebook saya ada post yang viral lah. Jadi bila mana saya kata tadi, isu yang di masjid adalah isu-isu yang selalunya berlaku adalah isu politik dan sebagainya. Kalau di Semenanjung isu politik, kalau di situ isu cuma saya sentuhkan tadi adalah isu untuk memartabatkan, meninggikan kedudukan orang-orang yang terlibat dengan urusan-urusan agama. Contohnya tuan-tuan, isu saya selalu dengar tiap-tiap tahun, susah lu cari imam di pintu lu tu. Memang benar susah tuan-tuan, memang benar susah. Sebab apa? Saya dah orang mau jadi imam. Sebab apa? Sebab kebajikan mereka si terjaga. Sebab saya lihat banyak orang yang share post saya, kebanyakan imam-imam masjid. Mereka kata mereka terasa dengan perkara tersebut. Saya dah jadi imam, jadi saya berani bercakap tuan-tuan. Saya jadi imam dah. Kalau dulu saya jadi imam, saya faham perasaan sebenarnya. Sebab kita yang di luar ada gaji dan ada pencen, ada sebagainya, ada K2SP. Tapi imam sebenarnya ada gaji, tapi sebenarnya saya dah K2SP. Saya ada orang yang nak atur untuk sidaknya. Walaupun kita dah boleh atur sendiri, mungkin sebenarnya si tahu dan sebagainya, mungkin perlu dibantu. Sebab saya kata tadi, kalau kita nak cari imam yang berkualiti, yang ada ada credibility yang sangat hebat, kita patut naikkan gaji imam-imam tu seumpama gaji fresh graduate engineer. Tu bila gaji imamnya cukuplah 800 saja, contoh aja. Cukuplah 800 ikhlas untuk agama katanya. Jadi untuk slogan khidmat untuk agama tu saya pun dah boring telinga dengar. Sebab apa? Sebab
Kalau kita nak ikhlas tuan-tuan, harga beras pun dah naik. Nak beli beras dengan ikhlas pun si dapat. Ikhlas je, okay? Ikhlas dengan cashier ya, si dapat. Itu semua perlu kepada duit. Kalau tuan-tuan tahu hakikat yang sebenarnya, contohnya imam-imam yang kadang-kadang yang berkualiti itu adalah yang belajar Al-Quran, hafiz Quran, kemudiannya belajar tahfiz qiraat. Nya ada degree. Tapi bila disuruh jadi imam gaji 1,000 aja. Kalau tuan-tuan pun berfikir logik, si cukup untuknya hidup pada zaman kita itu. Lagi-lagi orang muda. Sebab orang muda banyak lari tuan-tuan. Nya hafiz Quran. Sedangkan gaji 1,000 je. Bagus gaji food panda padahnya. Besar lagi. 2,000 sebulan. Apa yang masalah saya tuan-tuan? Orang hafiz Quran tadi, ni dah lari bidang Quran yang confirm hilang. Siapa salah? Kita salahkan semua masjid lah. Kita kata mungkin sebahagian institusi masjid yang perlu untuk mengambil berat boleh dimesyuaratkan. Saya silah kata terus-terus dia gaji 10,000. Silah ikut kemampuan masjid. Kalau masjid dia boleh naikkan sedikit, berikan penghargaan, aturkan sistem. Sebab ada yang kata suruh saya pergi JAIS. JAIS saya campur tuan-tuan. JAIS dia cuma menyelia aja. Untuk masalah dalaman adalah masalah daripada masjid sendiri. Ayalah saya post tadi tentang peranan masjid tu. Masjid tu peranannya apa? Adalah untuk mengangkat dan meningkatkan dan mematabatkan orang-orang yang khidmat dalam agama. Wa imamnya ustaz kah, ulama kah, atau imam kah, bilal kah, merebut kah. Contoh ada sikit masjid tu tuan-tuan, nak cari merebut susah. Cari muda hilang. Yang tua silakat katanya. Bingung katanya. Jadi saya beri cadangan dengan yang tua, tolong letak gaji spesifik. Kelak JAIS pun beri, punya rasa gajinya dia akan stay. InsyaAllah dia stay. Jangan bila dah JAIS beri tak lalu tarik masjid pun duit dia. Tak ada beri JAIS dah. Jadi janganlah. Sebab apa? Sebab duit. Sebab kata Ustaz Firdaus Firabib, duit masjid adalah duit masyarakat, bukan duit kita. Ya paling penting kita tahu. Ustaz Firdaus Firabib hanya mendapat gelaran ataupun mendapat anugerah sebagai masjid terbaik di Malaysia. Sampainya dijemput di Kuching area menjadi masjid contoh. Mungkin ada yang ada pergi ke Kuching area lah. Tapi saya follownya pun perkembangannya. Nya orang muda, nya imam dan nya juga pengurusi. Jadi ia adalah nya pun peranan sangat besar lah. Kalau saya kata tadi, kalau kita boleh ambil contoh, kita mulakan gerakan slow-slow. Daripada saya memang ketua umum semua masjid yang ada. Kalau yang terasa, saya minta maaf lah. Siapa makan cili terasa pedasnya. So saya beri cili yang umum je. Kalau siapa terasa hati, nyalah makan pedas, makan cili je. Salah, makan cili je. Saya tegur umum. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat mematabatkan dan meninggikan kedudukan orang-orang yang berkhidmat dengan agama, supaya saya pun bingung fikir tentang masalah duniawi. InsyaAllah kita berjumpa minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan saya kesihatan, kaki saya sihat semula seperti biasa, dan saya dapat hadir ke kuliah tanpa menggunakan tongkat. Amin insyaAllah. Jadi insyaAllah saya minta maaf kalau terkasar bahasa atau silap bicara. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو غفور رحيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.